Okey, bersama saya lagi Zamfly dalam siri teori paramotor. Jadi saya ingin saya ingat nak buat satu lagi siri yang sebelum ni adalah siri terbang paramotor. Jadi kali ini saya nak buat siri teori paramotor. Okey. So saya akan ceritalah kongsi sedikit berkenaan teori paramotor ni dan juga mungkin beberapa perkara yang perlu kita ketahui lah sebelum kita terlibat dalam aktiviti paramotor ni. Jadi untuk siri pertama ni, saya akan bincang dua perkara. Okay, yang pertama, apa itu paramotor? Dan yang kedua, sedikit asas bagaimana ingin mengawal ataupun menerbangkan paramotor. Jadi sukan paramotor ni adalah salah satu aktiviti sukan udara, okay, ataupun rekreasi udara yang dikelola ataupun dikawal, diselia oleh MSAF, Malaysian Sport Aviation Federation, ataupun Persekutuan Sukan Udara Malaysia. So dia ataupun mudah disebut MSAF lah, MSAF. So di bawah MSAF ni ada beberapa aktiviti sukan udara, salah satunya adalah paramotor. Okay. Jadi sekali pandang, ni gambar saya di belakang ni lah. Saya terbang bila tu? April tahun ni. Sekali pandang seolah-olah seperti aktiviti paragliding. Ada sedikit persamaan di situ. Okay. Paragliding telah lama ada sebelum paramotor. Oleh kerana paragliding dan paramotor menggunakan glider yang hampir serupa lah. Ni glider di atas ni. Okay. Dan paragliding memerlukan corun-corun bukit untuk meluncur ke bawah, kerana paragliding tidak mempunyai enjin di belakang ni. Manakala paramotor dia ada enjin sendiri di belakang ni, so dia ada power sendiri. Sebab tu istilahnya yang lebih tepat adalah powered paragliding. Powered paragliding yang gambar yang kita nampak sekarang ni, dengan paragliding yang dalam ada yang mereka perlukan cerun bukit untuk meluncur ke bawah. Okay. Ataupun kita lihat paramotor ni sebenarnya kalau ikutkan istilahnya merujuk kepada ni, merujuk kepada alat ni. Okay. Okay. So jadi dia ada harness di hadapan ni. Harness ni tempat pilot duduk pada fabrik, okay, yang hitam ni, dan di belakang ni tu, lihat sekejap. Okey, close up. Okey, ada enjin dan juga propeller ataupun kipas. Jadi enjin ni biasanya adalah enjin dua lejang. So putaran enjin akan memutarkan propeller. Jadi oleh kerana propeller ni berbentuk sedemikian rupa, dia menghasilkan, bila berputar, dia menghasilkan daya tolak atau daya tujah ke hadapan. Okey. Jadi enjin ni pula biasanya adalah enjin dua lejang. Jadi dua lejang memerlukan minyak tuti lah, minyak tuti. So boleh gunakan sama ada RON 95 ataupun 97, tak ada masalah. Tapi untuk tuti, elok menggunakan minyak tuti yang direkomend oleh ataupun dianjurkan oleh engine manufacturer lah. Kan ada banyak tuti kan, minyak tuti di pasaran. Kita pilih yang jenis yang dianjurkan oleh engine manufacturer tu lebih baik. Okey, tengok. So set ini dipanggil paramotor. Okey. Engine, harness, kipas. Okey. Exhaust dia. Okey, ni throttle ya. Throttle, hand throttle, dikawal pada tangan. Okey, tadi harness. Okey, ini yang benda seketul ni dipanggil paramotor. Jadi bila paramotor ni digabungkan dengan glider tadi tu, dipanggil powered paragliding. Okey, paramotor menghasilkan power ataupun tujuan ke hadapan, daya tolak ke hadapan. Jadi digabungkan dengan glider. Okey.
So itu yang dua komponen utama paramotor lah. Tapi oleh kerana kita dah sebut, biasalah kat sini kita sebut paramotor maksudnya merujuk kepada powered paragliding lah. So tadi saya cerita dari segi istilahnya lah. Jadi glider ni berfungsi menghasilkan daya angkat ataupun menyebabkan kita terapung di udara. Okey. Manakala paramotor tadi menghasilkan daya tujah. Balik pada glider. Glider ni adalah berbentuk bila sedang beroperasi sebegini, dia membentuk seperti sebuah sayap. Okey. Jadi bila sebuah sayap dia menghasilkan, kerana dia mempunyai bentuk tertentu, sayap tersebut dia menghasilkan daya angkat. Okey. Pada keadaan tidak beroperasi, glider ni kita boleh lipat dalam beg lah. Okey, boleh lipat dalam beg. Jadi konsep operasi dia, bila kita gerakkan dia, bila kita tarikkan dia, atau bila kita inflate dia, sebenarnya kita menyebabkan udara memasuki bahagian bukaan di hadapan glider ni. Jadi udara memasuki dalam glider ni seperti belon lah, seolah-olah seperti belon, ditiup udara ke dalam. Jadi glider mengembang dan glider tersebut membentuk seperti sebuah sayap. Okey. So dia direka bentuk sedemikian rupa bagi menghasilkan daya angkat. Kalau istilah teknikal dipanggil ram air. Okey. Ram air maknanya udara tu dia ram ataupun ditolak ke dalam, dimampatkan, jadi dia mengembangkan glider tersebut membentuk seperti sebuah sayap. Okey. Dan digabung tadi dengan paramotor menghasilkan daya tujah ke hadapan. Sebab tu kalau paramotor ni tidak memerlukan tempat yang tinggi untuk beroperasi, kan? Kalau paragliding dia perlu tempat tinggi untuk gliding ataupun untuk meluncur ke bawah. Kemudian ada thermal ataupun harbor dia tolak balik ke atas. Tetapi paramotor tidak memerlukan tempat yang sedemikian. Paramotor oleh kerana dia ada power sendiri, dia boleh beroperasi di bawah lah, daripada tanah rata. Okay. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, okey, nanti saya akan cerita sikit macam nak mengawal pergerakan atau mengawal penerbangan paramotor ni. Kita cuba play sekejap video ni. Okey, sekarang ni kalau kita lihat, saya sedang terbang secara mendatar. Maknanya pada ketinggian yang sama, mendatar. Okey. Jadi bila kita terbang pada ketinggian mendatar, kita kena kekalkan setting throttle di tangan tersebut. Kita tak boleh nak kurangkan, tak boleh tambahkan. Kerana throttle ni fungsi dia macam ni. Bila kita ingin terbang lebih tinggi, terbang ke atas, kita tambah throttle. Jadi kita akan terbang menaik ke atas. Okay. Bila kita ingin kekal pada penerbangan yang mendatar, kita kekalkanlah pada setting yang tertentu. Nanti bila kita dah terbang, kita akan tahu apakah setting setting throttle yang diperlukan untuk kita terbang pada keadaan mendatar. Okay, mendatar, menegak. Dan kemudian apabila kita ingin terbang ke bawah ataupun mungkin kita nak terbang lebih rendah ataupun kita nak landing, kita perlu kurangkan throttle. Okey, kurangkan. Jadi paramotor ni ataupun keseluruhan set paramotor dan glider ni akan turun ke bawah. Okey. Iaitu ya 3 fungsi. Terbang mendatar, terbang menaik dan terbang menurun, fungsi throttle. Okay, sekarang ni saya sedang terbang mendatar ni. Okay. So, saya kekal pada throttle tertentu. So, tu saya sedang letak toggle tu. Okey. Kemudian kita toggle ni pula ataupun brake ni, kita tunggu bila saya boleh lepaskan. Saya boleh lepaskan toggle. So ini maksud saya toggle, ada toggle kanan ataupun brake kanan, ada brake kiri. Kita boleh tarik lah. Okey. So saya boleh lepas toggle ketika terbang, tetapi saya kena sentiasa pegang throttle. Kalau saya lepas nanti dia akan menurun lah. Okay, saya lepas throttle dia akan terbang menurun. Jadi saya nak kekal terbang mendatar, saya kena terus pegang pada setting yang tertentu untuk
saya punya enjin ni, saya ingat saya kena kekal pada pegang throttle setting pada sekitar 30 atau 40% lah. Okey, dan RPM sekitar 4,000 hingga 5,000 untuk terbang mendatang. Saya pegang balik toggle. Okey, di sini saya mula membelok ke kanan. Jadi untuk membelok ke kanan, kita hanya perlu tarik toggle sebelah kanan ni. Okey, saya tarik toggle sebelah kanan, jadi akan menyebabkan set paramotor ni membelok ke kanan. Okey. Dan bila kita dah capai arah yang kita nak, kita lepaskanlah brake tersebut kembali kepada keadaan asal. Sama juga untuk belok ke kiri, kita tarik brake kiri ni atau toggle kiri dan kita hold, kita kekalkan dia pada setting tersebut, dan apabila kita dah capai arah yang kita nak, kita lepaskan toggle dengan perlahan untuk kembali pada kedudukan asal. Okay. Itu je lah kalau untuk mengawal untuk mengawal pergerakan paramotor ketika sudah terbang. Okay. Nanti mungkin di siri yang lain saya akan cerita bagaimana kita nak take off atau landing lah. Okay. Tapi sebagai peringatan semua, ini bukanlah video untuk mengajak orang terbang. Tidak, ini hanya untuk perkongsian. Jadi sebenarnya kalau untuk belajar paramotor ni, kita perlu belajar dengan instruktor secara intensif lah. Ini hanya orang kata sebagai perkongsian umum lah. Bagaimana ingin mengawal pergerakan paramotor, iaitu ada 3 saja. Sorry, ada 2 lah. Satu throttle dengan 2 brake toggle kiri dan kanan. Okey, saya ingat itu saja buat kali ini. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih kerana menonton.